Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memelihara kita daripada segala malapetaka, penyakit, wabak, virus dan sebagainya. Mari sama-sama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wafiran halalan thayyiban. Alhamdulillah, pada episod yang ke-35 kuliah tafsir bertema dengan tajuk apakah manfaat daging ikan untuk kesihatan manusia, yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. Yang bermaksud sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia. Nah, sekali lagi Alhamdulillah. Ayat ini menyeru umat Islam supaya memandang alam ini dan tadabbur alam agar dapat mengambil manfaat daripadanya. Selanjutnya surah An-Nahl ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surah An-Nahl ayat 14. Dan dialah, yakni Allah, yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yakni ikan dan begitu juga apa-apa makanan laut. Dan kamu dapat mengeluarkan dari lautan itu perhiasan-perhiasan untuk kamu. Seterusnya, ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, pernah berlaku satu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis sahih, di mana Nabi SAW bersabda, tahurun ma'uhu wa hillu maitutuh wa hillu maituh, yakni yang bermaksud air laut itu suci lagi menyucikan, nah bangkainya pula halal. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, Allah mencipta air laut sebagai air yang amat masin. Namun terdapat padanya puluhan mineral daripada air laut itu, semuanya untuk keperluan umat manusia yang hidup di daratan maupun di lautan. Maka dalam tema kita pada minggu ini, kita bertanya apakah manfaat daging ikan untuk kesihatan manusia. Di mana kita lihat berbagai-bagai macam karunia Allah yang Allah taburkan di dalam lautan, dan begitu juga sama ada sungai-sungai dan sebagainya. Ketahuilah bahawa di antara ada 15 manfaat memakan daging ikan. Manfaat pertama daripadanya adalah ia dapat
bantu mencegah penyakit jantung. Manfaat pertama dari budaya makan ikan adalah mencegah terjadinya penyakit jantung. Wa yazbillah, semoga Allah pelihara kita. Menurut sebuah penelitian, suku bangsa Eskimo yang bertempat tinggal di Greenland memiliki prevalensi dari penderita penyakit jantung yang sangat rendah tadi. Tentunya ada sebabnya mengapa tadi. Yang kedua, makanan pendamping laut terbaik adalah ikan. Jika anda bosan dengan makan daging merah, bolehlah cuba untuk memulai memasukkan ikan sebagai salah satu menu makanan harian anda. Ikan merupakan sumber protein haiwani yang memiliki banyak keunggulan kaya, iaitu protein, vitamin, mineral dan berkalori rendah. Ikan sangat baik bagi yang ingin menjaga kesihatan pencernaan selain dari manfaat sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, namun dalam kita makan ikan, hendaklah kita pandai bijak memilihnya, yakni ikan-ikan yang tidak bersisik. Yang ketiga, pencegahan penyakit kolesterol. Telah terbukti bahawa memakan daging ikan dapat mencegah penyakit kolesterol ataupun kolesterol tinggi. Seseorang yang terkena penyakit jantung korona adalah orang yang memiliki kadar kolesterol di atas 300 mg. Namun ancaman dari penyakit kolesterol tidak akan terjadi jika kita melazimi memakan daging ikan. Manfaat minyak ikan cod liver yang ada dalam ikan mengandung asam lemak ataupun fatty acid tak jenuh yang baik, yakni high density lipoprotein, yakni kolesterol yang baik untuk kesihatan jantung, iaitu ia mengandungi omega 3 ataupun fatty acid omega. Yang keempat, manfaat daging ikan, ia dapat mengatur program diet sihat kita. Jika kita sedang menjalani program diet, maka makanlah ikan. Elakkan daripada banyak makan daging merah. Dan ia merupakan pilihan yang baik untuk tubuh anda. Ketahuilah bahawa ikan dengan vitamin mineral, kalsium, sodium, protein dan iodin, potasium, ia mempunyai nutrisi yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah, mengapa ikan penting untuk diet? Ikan tidak memiliki kolesterol yang tinggi, sangat tinggi proteinnya, vitaminnya serta memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi dan sangat diperlukan oleh manusia, yakni omega 3. Ikan tidak akan rosak. Ikan tidak akan merosakkan rencana diet anda. Nah, menurut Dr. Yusuf Haj Ahmad dalam kitabnya A Key to a Better Life, Islamic Medicine, A Key to a Better Life, dikatakan the level of iodine found in it ataupun in fish makes it easier for pancreatic juices to play their role in digestion. Fish regarded as an excellent source of minerals, especially iodine, sodium, potassium, calcium, phosphate, chloride, and sulfur, but it is low in iron. The fact that fish is rich in iodine plays a part in the function of thyroid gland, as it is involved in the making of hormone thyroxine, according to Dr. Yusuf Haj Ahmad in this book, Islamic Medicine, The Key to a Better Life. Ketahuilah, jemaah yang dirahmati Allah, makan makanan yang banyak berlemak dan begitu juga daging merah yang diproses boleh mengakibatkan bahaya pada kesihatan kita.
Orang yang suka makan biasanya akan jarang memakan makanan yang banyak mengandung lemak ataupun daging merah, seperti yang terdapat pada daging lembu, kambing, dan begitu juga daging-daging merah yang diproses kebanyakannya daripada fast food ataupun makanan segera. World Health Organization pernah mengisytiharkan bahawa daging proses itu meningkatkan risiko penyakit berkaitan dengan kolon kanser. Di Amerika Syarikat ataupun USA, bara usus ialah bara yang keempat yang paling lazim dalam kalangan lelaki dan wanita dengan 1,332 700 kes dikesan pada tahun lalu. Sesiapa sahaja kalangan orang dewasa boleh menghidapi bara kolon. Ketahuilah bahawa daging yang diproses meningkatkan risiko penyakit berkaitan dengan kolon kanser ataupun penyebab bara perut. Ini mengikut artikel dalam Berita Harian segmen perubatan 30 November tahun 2020. Dan dikatakan bahawa risiko makan terlalu banyak daging merah. Antara daging yang diproses boleh menyebabkan kolon kanser atau bara kanser, bara kolon, seperti sausage, ham, hot dog, meatball ataupun apa-apa saja daging yang diproses. Menurut IARC telah melaporkan pengambilan daging merah yang diproses boleh menaikkan risiko bara kolon lebih daripada 20 hingga 25% berbanding dengan populasi yang mengambil daging merah yang segar. Makanan segera merupakan gaya hidup yang diamalkan di kalangan remaja dan begitu juga pemuda-pemuda di akhir zaman ini. Kerana kesuntukan masa, suami isteri bekerja, jadi mereka mahu cepat menyediakan makanan, namun mereka tidak mengetahui dalam tempoh masa jangka panjang ia boleh mengakibatkan berbagai-bagai macam kolon kanser, stomach cancer, lung cancer dan sebagainya. Kita lihat budaya pada hari ini kebanyakan daripada kalangan muda. Daging-daging proses yang dikeluarkan daripada peti sejuk terus langsung dimasukkan dalam microwave oven ataupun terus dimasukkan dalam air fryer ataupun dalam oven. Langsung tidak beberapa minit mereka telah memakannya. Ketahuilah dalam jangka masa mengikut kajian, jika ini diamalkan dalam budaya harian dalam masa tempoh 10 tahun, mereka akan berisiko untuk mendapat kolon kanser ataupun bara kanser tadi. Jadi inilah yang mana dikatakan daging ikan menyihatkan sistem kardiovaskular. Memanfaat memakan ikan ataupun daging ikan dapat mencegah terjadinya penyakit kronik seperti serangan jantung. Olahan ikan yang sihat dapat mencegah terjadinya akumulasi tumpukan, terjadinya lemak triglycerid dan mengurangi tingkat triglycerid yang berlebihan dan dapat meningkatkan high density lipoprotein, yakni kolesterol yang baik dan mencegah adanya pembekuan darah. Ini yang berbahaya. Nah, mengikut Dr. Stan Ekberg, dia merupakan seorang doktor holistik dan begitu juga seorang bekas Olympian. Dia mengatakan bahawa ada 7 ikan yang digalakkan dan 5 jenis ikan yang tidak digalakkan makan. Dalam senarai yang tertinggi sekali dikatakan yang mempunyai kadar omega 3 yang tinggi dan kadar merkuri yang rendah. Yang nombor 1 sekali
adalah ikan salman. Kerana kadar omega 3-nya baik, 2,590 dan merkurinya sangat rendah tadi. Senarai yang kedua adalah ikan mackerel, di mana kadar omeganya baik, 2670, dan merkurinya sangat rendah, yakni 50. Dalam tahap yang ketiga adalah daging ikan sardines. Di Skandinavia, lautan-lautan yang besar, dan dikatakan bahawa ikan sardin mempunyai kadar omega 3 1500 dan mercury levelnya 13 sahaja. Yang keempat, ikan herring, yang mana kadar omega 3-nya 1890 dan kadar merkurinya 84. Yang kelima adalah ikan trout, fresh water trout, yang mana kadar omeganya 1070 dan kadar mercury levelnya adalah 71. Tahap yang keenam adalah white cod fish ataupun ikan cod yang putih, di mana dia punya kadar omega adalah 200 lebih, namun kadar merkurinya sederhana tinggi 111 tadi. Yang ketujuh, juga digalakkan makan ikan mahi-mahi, namun janganlah diamalkan setiap minggu, mungkin sebulan 2 kali, 3 kali dan sebagainya, kerana ikan mahi-mahi ini kadar merkurinya agak tinggi, 160 hingga 165. Dan ada 5 jenis ataupun 7 jenis ikan yang tidak digalakkan. Yang pertama sekali adalah orange roughy, di mana kadar merkurinya 571. Yang kedua, ikan tuna, juga tidak sangat digalakkan, mungkin sebulan sekali kita makan ataupun sebulan 2 kali, kerana kadar merkurinya adalah 350. Namun dia punya kadar omega 3-nya 350 dan kadar merkurinya 689. Yang ketiga, ikan mahi-mahi, di mana kadar omega 3-nya rendah 160, namun merkurinya agak tinggi 165. Yang keempat, king mackerel. Di sana mackerel tu ada 2 jenis. Kalau dikatakan king mackerel ini, maknanya ikan mackerel yang sudah besar, lebih kurang dalam 5 hingga 20 kilo. Kalau ikan mackerel yang sudah besar, ia tidak baik untuk kesihatan kerana ia sudah hidup sangat lama di dasar lautan. Jadi dia tercemar dengan berbagai macam toksid dan mercury tadi. Dan ikan yang sangat tidak digalakkan makan adalah ikan shark ataupun jerung, kerana kadar merkurinya adalah 730. Dan yang keenam, ikan pedang ataupun swordfish, juga tidak digalakkan kerana kadar merkurinya sangat tinggi 995. Dan yang ketujuh ada tilefish, juga tidak digalakkan makan kecuali terdesak, kerana kadar merkurinya sangat tinggi 1495. Kalau kita makan, ia boleh mengakibatkan bahaya kerana kadar toksidnya dan merkurinya sangat tinggi. Nah, seterusnya jamaah yang dirahmati Allah, ada 2 lagi jenis ikan yang tidak digalakkan. Walaupun kadang-kala ia merupakan ikan yang segar, di antaranya ikan keli dan begitu juga ikan fatin. Kita digalakkan makan ikan segar, tetapi namun perlu kita pilih dan mencari bukan ikan yang mudah tercemar, seperti ikan-ikan yang tidak bersisik, yang mudah tercemar dengan PCB toksid.
Mengapa ikan perlu kepada sisik? Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sisik itu pada ikan adalah sebagai filter untuk menapis segala merkuri yang berada di dasar lautan ataupun di bawah air sungai. Lebih-lebih lagi, ikan-ikan ternakan tidak mendapat sumber nutrisi yang natural, yang secara tabii. Sebagaimana mereka dapat di dasar lautan ataupun di dasar sungai-sungai. Tetapi apabila ikan itu ikan ternak, dia makan mengikut apa yang penternaknya. Kadang-kala ia tidak tabii ataupun tidak natural. Maka satu kajian risiko makan ikan tidak bersisik mengikut di Jepun dan The Journal of American Dietetic Association mengesahkan bahawa jenis ikan yang tidak bersisik membawa risiko yang tinggi kepada kesihatan kita. Wa iyazbillah min zalik. Sama ada ikan jenis dari laut ataupun dari sungai seperti ikan patin dan ikan keli dan ikan laut seperti ikan pari. Namun ikan-ikan yang farm fish ini haruslah kita berhati-hati memilihnya kerana apabila ia diternak oleh manusia, mereka kadang-kala tidak memberi makanan yang sewajarnya secara tabii. Risiko ikan jenis ini yang tidak bersisik adalah kerana ia mengandungi kandungan raksa ataupun mercury yang tinggi berbandingkan dengan ikan yang bersisik. Begitu juga seterusnya, ikan yang kaya dengan lemak sihat adalah white fish cod. Is more easily digested than meat. Hence, it is regarded as good food for sick people who have problems in their digestive system. Jadi ikan putih cod ini adalah baik kerana dia membantu untuk mempermudahkan pencernaan dan dia baik untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami masalah pencernaan, sistem pencernaan. Dan dikata the fat that is found in the fish is distinguished by its being very rich in saturated fatty acids. Dikatakan ikan ini mempunyai kelebihan dan kaya dengan lemak asid yang mana baik kerana dia mengandungi HDL, maknanya kolesterol yang baik, which are beneficial and not harmful. Seterusnya, mengikut kajian ini dikatakan the amount of fat found in fish varies according to the type and season. Dikatakan lemak sihat ataupun lemak yang terdapat pada ikan-ikan ini dia berbilang dan berbeza mengikut jenisnya dan mengikut musiman-musiman di mana mereka berada. Dikatakan white fish such as cod contain only 1% of the weight in fat. Menunjukkan dia itu baik, sihat. Oily fish such as salmon, trout, sardine and tuna contain between 5 to 25% of their weight in the fats. White fish is more easily digested than meat. Hence, it is regarded as good food for sick people and those who have chronic diseases, who have problems in their digestive system. Bahawa ikan daging putih ini adalah ikan yang mudah dimakan untuk pencernaan berbanding dengan orang yang makan daging merah ataupun memakan daging merah yang sudah diproses. Dan ia dianggap sebagai makanan sihat bagi orang yang sakit. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai chronic disease dan mempunyai masalah sistem pencernaan. Dikatakan lagi white fish cod is more easily digested than any kind of red meat. Yang keenam, di antara daging yang digalakkan makan untuk
pencernaan dan kecerdasan otak minda kita. Dikatakan bahawa manfaat omega 3 sangat ampuh sebagai nutrisi yang dapat bantu mencerdaskan otak dan minda kita. Nah, apakah di antaranya? Dikatakan biasakanlah makan ikan sejak menyusu. Apabila seorang ibu yang sedang menyusukan anak, digalakkan banyak makan ikan supaya menambahkan susunya. Dan berikanlah anak ataupun ikan secara rutin. Bayi ataupun anak yang sudah setahun umurnya digalakkan banyak makan ikan yang di steam, dikukus, bukan ikan goreng. Jadi ikan yang steam, yang dikukus lebih baik nutrisinya. Nah, makan ikan segar, pilih ikan yang tidak tercemar. Seperti ikan-ikan yang saya sebut tadi, ikan yang tidak bersisik kerana ia tercemar dengan toksid dan merkuri. Allah mencipta sisik-sisik pada ikan itu adalah sebagai pendinding ataupun filter daripada pencemaran toksid. Dan seterusnya, yang ketujuh, daging ikan dapat menstabilkan tekanan darah tinggi ataupun blood sugar level. Asid lemak ataupun omega 3 merupakan jenis lemak yang terdapat pada minyak ikan yang sangat penting. Maka itu untuk mencegah dan menstabilkan tekanan darah tinggi kita, lazimkanlah banyak makan ikan yang jenis yang baik, sebagai tadi dikatakan ikan salmon, ikan mackerel, dan ikan sardin. Kandungan tinggi asam lemak atau fatty acid yang terdapat pada omega 3 banyak terkandung dalam ikan salmon dan ikan mackerel. Nah, apakah perbezaan antara ikan salmon dan ikan mackerel? Dikatakan salmon, mackerel ini semua adalah jenis ikan-ikan sardin yang kedua-duanya mempunyai kehebatan kadar omega 3. Menurut Dr. Bruce Holub, PSc PhD of the DHA EPA Omega 3 Institute, salmon and mackerel also provide sources of vitamin D. Dikatakan oleh Dr. Bruce ini, although salmon offers more, nutritionally speaking, therefore, salmon is the better choice for these vital nutrients. Dikatakan bahawa dalam banyak antara ikan salmon dan ikan mackerel, salmon merupakan pilihan yang terbaik untuk kesihatan. Namun kedua-duanya juga baik. Dikatakan ikan salmon also tends to be low in heavy metal contaminants, while some species of mackerel contain high amounts of mercury and need to be avoided. Ikan salmon dianggap mempunyai kadar metal contaminant yang rendah, dan ada juga spesies-spesies mackerel yang mana kandungan merkurinya adalah tinggi. Jadi kita harus bijak memilihnya. Yang penting kadar omega 3-nya tinggi, kadar mackerelnya tadi rendah sebagaimana yang telah kita ambil. Dan saya tunjukkan tadi sekali lagi saya akan tunjukkan. Ini dia. Ikan salmon kandungan dia punya omega 3 2590, merkurinya sangat rendah. Begitu juga ikan mackerel yang jenis kecil, bukan king mackerel tapi anak mackerel, dia punya omega 3 adalah 2670 dan kadar merkurinya adalah 50, sangat rendah. Begitu juga ikan sardin. Dan seterusnya, jemaah yang dirahmati Allah, inilah kehebatan Allah mencipta di atas muka bumi dengan berbagai-bagai mana jenis ikan. Semuanya adalah manfaat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah An-Nahl ayat yang ke-14. Dikatakan, while trout and salmon may look and taste similar, they are distinct species of fish. Walaupun ikan
ikan air tawar, dan salmon ikan air masin atau ikan laut. Kelihatan seperti sama dan rasanya seolah-olah sama. Namun kedua-duanya mempunyai kehebatan yang berbeza-beza. The major difference between the two is that trout is a freshwater fish and salmon is a saltwater fish. Dikatakan perbezaannya antara keduanya, ikan trout adalah ikan air tawar, sedangkan ikan salmon adalah ikan air masin. Salmon typically has a higher fat content than trout. It is almost always larger in size. Dikatakan ikan salmon secara tabiinya mempunyai kadar lemak yang tinggi, namun ikan trout, ikan air tawar, yang mana dia selalunya besar namun kadar lemaknya adalah rendah. Jadi inilah ikan trout yang hidup di air segar, air sungai yang segar, bukan air masin seperti air sungai-sungai. Dan begitu juga dikatakan bahawa ikan trout ini adalah sangat digemari oleh pemancing-pemancing yang mempunyai hobi memancing, termasuk juga ikan salmon. Yang ke-8, jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Allah mencipta ikan ini? Tanpa kita sedari bahawa ia dapat meringankan, mengurangi risiko stroke ataupun serangan jantung. Tekanan darah tinggi dan makanan tinggi lemak merupakan salah satu penyebab untuk terjadinya serangan jantung. Makan daging ikan secara rutin akan membantu mengurangi tekanan darah dan sangat baik untuk sistem kardiovaskular tubuh. Dengan demikian, anda suka dengan makan ikan akan bantu sedikit mengurangi risiko serangan jantung ataupun penyakit stroke. Dan ia juga baik, ikan yang ke-9 manfaatnya, ia baik untuk retina ataupun kulit kita menjadi sihat. Mata dan kulit menjadi lebih sihat kerana ikan mengandungi fosfor dan vitamin yang cukup tinggi dan sangat penting untuk membantu kesihatan retina kita atau mata dan kulit menjadi sihat. Nah, lebih-lebih lagi dalam musim pandemik ini, kita sangat-sangat digalakkan memakan ikan lebih dan mengurangi makan daging merah yang diproses. Vitamin D dan B2 sangat penting untuk kesihatan tulang-tulang dan kulit-kulit kita. Omega 3 juga sangat penting untuk mencegah inflamasi, peradangan yang menjadi sebab penuaan cepat. Dan begitu juga terdapat dalam sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu an mengatakan bahawa makanan pertama ahli syurga, makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga adalah kaudaj ataupun lemak daripada hati ikan, mengikut Imam Bukhari. Dan dikatakan daripada Muslim dan Thauban, dikatakan seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW, apakah makanan pertama yang akan dihidangkan terhadap ahli syurga ataupun sekiranya engkau masuk syurga? Maka Nabi SAW mengatakan adalah lemak daripada hati ikan ataupun sebagainya. Dikatakan the extra lobe of fish liver tadi, mengikut terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dan seterusnya, menurut kajian untuk mengurangi risiko kanser ataupun penyakit bara, satu kajian telah dilakukan di Swedia ataupun di Swiss. 6,000 orang selamat selama kurang lebih 30 tahun. 6,000 orang selama kurang lebih 30 tahun ternyata mereka yang memakan ikan secara rutin dapat mengurangi risiko terkenanya kanser prostat, khususnya kaum lelaki. Dikatakan bahawa kandungan zat
riboflavin dipercayai juga dapat mencegah dan menghalau berbagai macam jenis kanser ataupun bara lainnya yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Wa'iyazbillah min zalik. Begitu juga mereka yang mengamalkan pure fish oil ataupun dikatakan pure fish oil ini is given to oil that is not subjected to chemical and other processes. Digalakkan kita makan minyak ikan yang asli, yang pure, yang bukan atas proses chemical. Ini disebabkan mengapa kehebatan minyak ikan asli berbanding dengan minyak ikan yang diproses secara chemical. Sehingga hari ini kita dinasihatkan hanya menggunakan minyak ikan ataupun cod liver oil yang ada mengandungi fakta merawat, bukan yang minyak yang dimanufacturikan ataupun manufacture ikan-ikan yang dibuat, diproses dengan chemical. Kenalah kita berhati-hati. Dan begitu juga mengikut Dr. Sainur telah menjalankan kajian terhadap 153 pesakit yang mempunyai kolesterol tinggi dalam masalah jantung. Mengikut artikel ini, The Eskimo Diet London 1990, setelah dirawat dengan minyak ikan fish oil lasting selama 2 bulan terhadap penyakit yang mempunyai pesakit yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, setelah 2 bulan apabila dia melazimi makan, maka kadar lemak kolesterolnya jatuh ke paras normal dan sentiasa kadar kolesterolnya mereka rendah selagi mana pesakit itu terus memakannya. Mengikut modern studies, bahawa mereka yang mengamalkan, membudayakan makan ikan, insya-Allah akan sihat terus. Begitulah keadaan kita lihat akhir-akhir zaman ini banyak penyakit-penyakit yang berlaku. Ialah kerana mereka yang memakan daging merah yang diproses ataupun red meat atau proses red meat tadi. Jadi itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi berfirman kepada kita tentang manfaat daging ikan. Wa huwal ladzi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah yakni Allah yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ataupun apa-apa saja seafood, termasuklah ikan di antara senarai yang tertinggi. Seterusnya dikatakan mengikut kajian ini, orang-orang Eskimos, as they eat fish much more than others do, rates of myocardial infarction among them and among Japanese are also such lower than other Western societies. Dikatakan mereka yang tercemar dengan myocardial infection antara orang-orang Jepun berbanding dengan orang-orang masyarakat Barat. It has been proven that eating 30 grams of fish a day leads to protection against coronary artery disease, ataupun dikatakan middle muscular layer of the heart wall. Maknanya mereka yang mengamalkan 30 gram makan ikan setiap hari, dia akan menjurus kepada pencegahan daripada coronary artery disease. And it is essential to avoid fried or salted fish. Dengan syarat, mengikut Leif Weber, New England Journal of Medicine, kalau kita mengamalkan makan ikan, elakkan daripada ikan itu digoreng atau meletak garam yang banyak. Sebaik-baiknya ikan itu dikukus. Itulah makanan yang sihat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat. Akhir sekali, pada Oktober, satu American Chess Magazine
merekomendasikan secara satu conference saintifik terhadap pengkaji-pengkaji kardiovaskular telah mengeluarkan artikel ini ataupun jurnal ini. Dikatakan the researchers recommended consuming per day 30 to 40 gram of fish or consuming 2 fish meal a week. Satu minggu itu 2 kali dia makan ikan. Ia dapat mencegah terhadap myocardial infarction. Fish oil is more easily digested than the fats found in meat ataupun red meat. So the level of iodine. Kenapa ikan ini baik? Kerana kadar iodine yang terdapat padanya, ia dapat mudah untuk mengeluarkan pancreatic juices. Maknanya yang mana pancreatic juices ini dapat membantu dalam menambahkan kesihatan pankreas kita. Maka itu marilah sama-sama kita membudayakan sekali lagi mengamalkan makan ikan yang segar ataupun daging yang segar agar kita senantiasa dapat mengamalkan gaya hidup sihat sebagaimana firman Allah SWT tadi, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kamu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kami mengeluarkan dari lautan perhiasan untuk kamu memakannya. Maka marilah sama-sama kita mengamalkan gaya hidup sihat dengan lebih banyak memakan daging ikan yang segar dan mengurangi memakan daging merah ataupun daging merah yang diproses kerana ia boleh mengakibatkan penyakit bara kolon, sebagaimana telah terjadi pada rakyat-rakyat di Amerika ataupun di Barat. Maka dari itu, marilah kita amalkan gaya hidup sihat kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan tayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Ayat Baqarah, surah Baqarah ayat 68. Wahai manusia, makanlah daripada apa yang kami karuniakan kepada kamu daripada bumi dengan syarat makanan itu adalah halal dan tayyibah, maknanya jenis makanan yang sehat, bersih, selamat dan mempunyai nutrisi yang baik. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum li jami'il muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi